Assalamualaikum dan salam hormat. Semasa at Kelantan, edisi sulung bersama saya, Muhammad Nur Yahya. Berita gembira bersempena ulang tahun ke-25 Membangun Bersama Islam. Permohonan untuk menghalang pelaksanaan EKJS2 pindaan 2015 ditolak Mahkamah Persekutuan. Alhamdulillah, di atas doa dan kerjasama semua, pada pagi tadi Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan parti gerakan untuk meneruskan saman ke atas Kerajaan Kelantan berkaitan isu hudud ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para peguam kita yang bertugas lumus dalam mengendalikan kes ini. Berita gembira itu disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Ustaz Datuk Ahmad Yaakob semasa menyampaikan ucapan di Majlis Sambutan Jubli Perak Membangun Bersama Islam Peringkat Negeri Kelantan di Stadium Sultan Muhammad ke-4. Untuk rekod, Hakim Datuk Zahara Ibrahim telah menolak permohonan 3 anggota Parti Gerakan yang mencabar Undang-Undang Tubuh Negeri Kelantan yang telah meluluskan enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 pindaan 2015 selepas memutuskan mereka gagal membuktikan bahawa mereka akan terjejas oleh undang-undang berkenaan. Dalam majlis yang sama, Ustaz Ahmad turut menyenaraikan pencapaian selama 25 tahun kerajaan negeri di bawah teraju PAS memacu pembangunan dalam semua aspek termasuk pembangunan insan dan fizikal. Apa yang penting, ujar beliau, semua pihak harus berlapang dada dan saling berganding bahu demi keutuhan dan kelangsungan kerajaan membangun bersama Islam. Sayangilah negeri kita yang sudah diurus tadbir secara Islam, pentadbirannya selari dengan kehendak Islam. Dan sebagai sebuah kerajaan Islam, walaupun pencapaian secara sepenuhnya belum terlaksana secara sempurna, insya-Allah kita berusaha sesuai upaya ke arah itu. Sikit sebanyak kekhilafan yang berlaku dalam masyarakat, sama ada di antara pemimpin dengan rakyat atau pemimpin sama pemimpin, sangat perlu diurus dengan penuh bijaksana. Dan semua pihak mesti mengambil posisi berlapang dada. Kita tidak mahu dengan persisihan pandangan dan tidak puas hati terhadap kerajaan negeri yang kita sayang ini, lalu semua agenda kerajaan negeri dipertikaikan dan gerak kerja kerajaan ini semua tidak betul, seumpama orang yang sangat marah kepada nyawa lalu kelambu dibakar. Khilaf yang perlu diurus mengikut ajaran Islam, ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah selamat. Oleh itu, bermula sekarang kita bina kesepaduan dan terus beristiqamah untuk mengekalkan Kelantan di bawah pentadbiran membangun bersama Islam. Sempena ulang tahun yang ke-25 pada tarikh keramat 21 Oktober, kerajaan negeri telah menganugerahkan 2 anugerah tertinggi kepada insan teristimewa. Anugerah Tokoh Pentadbiran telah dinobatkan kepada Datuk Seri Setiaraja Haji Muhammad Aisri Ilyas, mantan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Manakala anugerah politik dinobatkan kepada almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz Nikmat. Anugerah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar berupa dinar emas Kelantan bernilai RM25,000, plak anugerah dan sekeping sijil. Sambutan yang dimeriahkan dengan pelbagai acara kebudayaan dan hiburan diakhiri dengan laungan takbir dan tembakan bunga api tepat detik 12 malam. Turut hadir dalam majlis berkenaan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Timbalan Menteri Besar dan Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Umat Islam disarankan meluaskan ilmu pengetahuan di samping mengamalkan nilai-nilai murni Islam kepada masyarakat dan negara. Yang teramat mulia Tengku Mahkota Kelantan bertitah penghayatan hijrah dapat membina dan menjamin kesejahteraan umat Islam. Baginda menyeru rakyat supaya mengamalkan semangat perpaduan bagi mewujudkan keharmonian dan mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Islam asas perpaduan nadi transformasi negara. Tema Sambutan Hijratul Rasul bagi tahun ini bertepatan dengan seruan agama Islam yang mulia. Justru itu, beta mengajak semua lapisan masyarakat, marilah kita semua bersama-sama mengerjakan usaha mewujudkan umat Islam yang bersatu padu demi merealisasikan status sebagai ummah terbaik
atau khairah ummah seterusnya mencapai kegemilangan dan kecerdasan di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan terus membimbing kita ke jalan yang benar bagi menjamin kejayaan dunia dan akhirat. Baginda bertitah demikian di majlis sambutan Hijratul Rasul peringkat negeri Kelantan di Masjid Mahmudi, Bandar Bacok. Menteri Besar Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob menekankan penghayatan ma'al hijrah yang sebenar, iaitu masyarakat perlulah istiqamah menjana kualiti diri dengan ilmu yang menjadi benteng keteguhan iman. Roh hijrah memerlukan setiap umat berkorban untuk berpindah dari perkara-perkara negatif yang ada dalam diri mereka kepada perkara-perkara positif yang selari dengan ajaran Islam. Tambahan pula dalam era globalisasi ini, seharusnya setiap umat Islam bangkit dengan suatu matlamat dalam mempelopori pelbagai bidang ilmu seperti sains dan teknologi untuk terus kekal bersaing demi menjamin kegemilangan agama Islam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh timbalannya Datuk Muhammad Ammar Nik Abdullah. Sambutan yang diadakan setiap tahun ini telah memilih Tuan Guru Haji Nik Razi Haji Nikmat sebagai tokoh Hijratul Rasul 1437 Hijriah, manakala Puan Ashikin Ong binti Abdullah turut diiktiraf sebagai tokoh saudara kita. Sambutan yang bermula sebelum maghrib dengan bacaan doa akhir tahun oleh Sahibu Samah Mufti Kelantan turut dimeriahkan dengan ceramah khas Islam Asas Perpaduan Nadi Transformasi Negara yang telah disampaikan oleh Ustaz Arianto Rizal Rahman. Sekretariat Ulama Nusantara bakal ditubuhkan bagi menyelaras aktiviti dan penyelidikan secara sistematik dan bersepadu. Itu antara resolusi yang dicapai dalam persidangan Meja Bulat Ijtima Ulama Nusantara 1437 Hijriah yang diadakan di Kota Baru. Maka resolusi dapat kita rumuskan seperti berikut. Yang pertamanya, mempertegaskan keperluan penubuhan sebuah Sekretariat Ulama Nusantara yang diwakili oleh Ulama Nusantara serta meletakkannya di bawah Persatuan Ulama Sedunia yang dikoordinasikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Kedua, mempertegaskan keperluan pelaksanaan penyelidikan berkala berkaitan hukum Islam semasa serta menyebarkan melalui pelbagai saluran media yang ada. Yang kelima, mempertegaskan keperluan untuk bekerjasama dengan badan-badan ulama Nusantara yang lain serta memperkokohkan kesepakatan, persepahaman dalam perkara-perkara yang disepakati dan menghormati antara satu sama lain dalam menguruskan perbezaan pendapat. Ijtima Ulama Nusantara yang berlangsung sehari suntuk di Balai Islam Lundang menghimpun para ulama dan ilmuwan Islam dari seluruh negara, Indonesia dan Thailand. Program dimulai dengan tayangan video tribut kepada almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat sebagai tokoh ulama dan pimpinan kontemporari yang banyak meninggalkan jasa kepada perkembangan dakwah Islam. Kertas kerja timbalan Ketua Kesatuan Ulama Sedunia Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berjudul Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat sebagai Murabbi Ummah dibacakan oleh Datuk Dr. Haruddin. Sementara Ahli Jawatan Kuasa Jamiyah Ulama Fatani, Baba Ismail Ishaq bin Jasmith Al-Fatani membentang kertas kerja bertajuk Pengaruh Pengajian Pondok dalam Pembinaan Tamadun Islam Nusantara. Hampir 2,000 orang peserta telah menghadiri program Ijtima Ulama Nusantara 2015 yang diadakan di Dewan Besar Balai Islam Lundang, Kota Baru. Tema Ijtima Ulama Nusantara bagi tahun 2015 ialah Ulama Memimpin Ummah. Yang di antara objektif utama program Ijtima Ulama ialah bagi mengumpulkan para ulama, tok guru, warga pondok dan cendekiawan seluruh negara bagi membincangkan mengenai arah tuju dan masa depan institusi ulama di Nusantara. Objektif ini juga ialah memainkan peranan yang lebih signifikan dalam mengukuh dan menyelaras pemikiran alim ulama dan umat di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Dan di antara objektif utama program ini adalah menentukan hala tuju yang jelas
dalam menjadikan institusi ulama sebagai panduan dan rujukan ummah sejagat. Sekian melaporkan di Dewan Besar Balai Islam Melundang, Kota Baru. Penantian belasan tahun untuk memiliki geran tanah oleh sebahagian peneroka di Felda Perasu berakhir apabila 77 peserta menerima geran tanah dari Kerajaan Negeri Kelantan yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Besar Dato' Haji Muhammad Amar Ning Abdullah. Saya sekarang berada di perkampungan Felda Perasu di Gua Musang, di mana satu majlis yang telah diadakan iaitu majlis penyampaian geran tanah kepada 77 peneroka di Felda Perasu yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Ning Abdullah. Di majlis yang sama juga turut diadakan penyampaian bantuan sosial iaitu kepada OKU, penyakit kronik dan juga anak yatim. Itu selama 18 penerima telah diberi bantuan tersebut. Dan di majlis yang sama adalah penyampaian sumbangan kepada peserta ladang rakyat yang telah disempurnakan juga oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar. Sebanyak lebih kurang RM180,000 telah diperuntukkan kepada 3 don, iaitu Don Galas, Don Negiri dan juga Don Paluh. Menyentuh soal bayaran premium yang dikatakan tinggi, berikut penjelasan Muhammad Amar. Naik sikit tu, naik pun kalau nak banding dengan gol luar, jauh lagi. Naik sikit ialah supaya biar menasabah. Biar menasabah dengan zamir, biar menasabah dengan pasar reh yang ada pada hari ni. Hak kita naik ni pun kalau kita kira, jauh lebih murah lagi daripada kalau kita beli. Bagi dua, kita beli. So, yang kedua pula, KJF, buat mari peraturan baru pula, premium denda. Denda ni ialah orang yang terokok tanah. Kalau dia terokok tanah ni 3 tahun, ada denda sikit-sikit. Kalau dia 5 tahun, ada denda sikit-sikit. Kalau 10 tahun, ada denda sikit-sikit. Hak tu mahal sikit. Pasal apa? Sebab dia denda. Lepas tu yang kedua pula, premium tambahan. Premium tambahan ni kalau tanah tu dia terokok, ada tanaman. Terutamanya kelapa sawit dengan getah. Kalau ada tanaman, ada cah lagi, cah nombor 3, kita panggil premium tambahan. Hak tu yang jadi mahal loan ini pada dulu. Turut berucap di majlis yang sama, wakil peneroka yang menyentuh isu pembahagian geran palsu. Jadi hak saya tahu, hak timah saya dulu tu, tak palsu tu. Mudah nak tahu hak tak palsu. Jamak bermak Datuk bagi geran sekejap lagi, buka geran tu tengok. Ya dua je geran tu nama. Hak putih setiap tu, pelai rumah. Luk rumah, luk tanah. Dia ada skipping lagi tu, RN dia tulis tu, harga tak tahu. Harga pun tak tahu. Cuma warna 3. Bersama saya sekali lagi adalah penerima geran tanah yang pada hari ini juga, iaitu Puan Zahrah binti Umar. Boleh Puan bagi tahu tak bagaimana perasaan Puan menerima geran tanah? Memanglah suka. Semoga kita tak ada tanah lain, ada tanah ni je. Berapa lama dah Pakcik menunggu harapan tunggu geran tanah ni? Tunggu pada geran ini dah 30 tahun. 30 tahun. Jadi sekarang ni Pakcik telah dapat menerima hasil. Berapa hektar dia bagi Pakcik? Zaitun binti Muhammad. Kelapa sawit 8, orang kata 2. Saya ucapkan banyak terima kasih lah kepada Kerajaan Negeri dan juga khasnya Menteri Besar Kelantan yang apa? Prihatin yang prihatin pada nasib para peneroka sini. Sekian laporan daripada Muhammad Noor Yahya untuk Semasa at Kelantan. Istiqamah dengan Islam. Rahsia kejayaan PAS Kelantan mengekalkan kemenangan selama 5 penggal berturut-turut. Demikian penegasan yang dibuat Presiden PAS. Himpunan pada malam ini untuk meneguhkan ikatan kita dengan perjuangan Islam. Ikatan kita di antara satu sama lain. Kita pilih negeri Kelantan. Bersempena dengan ulang tahun 25 tahun kemenangan kita kali yang kedua. Dalam sejarah perjuangan Islam moden, tidak ada parti Islam yang boleh memerintah selama ini. Parti Masyumi di Indonesia, pimpinan Dr. Muhammad Nasir almarhum, memerintah setahun lebih sikit, digulingkan oleh Soekarno di zaman itu, habis, dihapuskan. Kemenangan parti Ikhwan di Mesir, tak sampai setahun, digulingkan. Kemenangan banyak parti Islam di dunia, di Algeria dilingkupkan.
kita berjaya mempertahankan kemenangan kita di Kelantan selama 25 tahun. Di mana kehebatan kita? Kehebatan kita istiqamah pemimpin-pemimpin Kelantan dengan Islam. Penegasan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang itu dibuat di hadapan puluhan ribu penyokong PAS dalam himpunan Fastaqim H60K di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru. Himpunan Fastaqim yang bermula sejak petang dimeriahkan dengan pelbagai acara. Penyokong dan pendokong parti dari seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak memenuhi setiap ruang stadium. Acara kemuncak ceramah para pimpinan di sesi malam turut disertai mantan Menteri dan Veteran UMNO, Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fazir, Presiden Parti Ikatan Bangsa Malaysia, dan Mustafa Kamil Ayub, mantan Naib Presiden PKR. Acara kemuncak itu turut dikejutkan dengan deklamasi syair Arab berjudul Fastaqim oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awang. PAS sedia mengkaji semula bai'ah taklik sebagai ikrar janji setia kepada setiap calon wakil rakyat mereka. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Mursidul Ampas yang juga merupakan Pesuruhjaya PAS Kelantan, Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob. Perkara ini di dalam perhatian kita Perhubungan Negeri. Setelah kita lihat apa yang dibuat oleh Allahyarham Tugu adalah amat baik waktu itu. Kerana 2004 kita majoriti hanya 2 ataupun 1. Maka Tugu telah memikirkan cara terbaik untuk mengawal supaya parti Islam ini tidak menghadapi masalah lompat parti. Bagi kita masa ini kita buat kajian. Kita melihat bahawa keupayaan hari ini kita nak biar benar supaya setiap wakil rakyat ataupun calon kita memahami benar-benar hasrat kenapa mereka bertanding PAS. Sebab kita parti Gerakan Islam. Kita nak cari kesenangan, kemewahan memang bukan di sini tempatnya. Kita akan beri kepahaman lebih baik kepada calon-calon kita akan datang. Dan sekarang pun sedang mencari maklumat. Sedang melihat tokoh-tokoh yang memang jujur dan ikhlas dalam perjuangan. Kalau berlaku juga tu wallahualam. Kita buat keperluan insya-Allah, dan kita belum berbincang lagi. Pandangan yang diberi oleh Datuk Presiden itu pandangan yang baik. Okey. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan wartawan di sidang media selepas merasmikan pameran pendidikan perdana anjuran Perbadanan Muzium Negeri Kelantan di Kelantan Trade Center, Kota Baru. Isu bai'ah taklik menjadi hangat ekoran beberapa orang wakil rakyat dari PAS telah bertindak keluar dan melompat parti. Untuk rekod, bai'ah atau sumpah taat setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah lama diamalkan PAS. Bermula tahun 2004, almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat yang merupakan Mursidul Ampas dan Menteri Besar Kelantan pada ketika itu telah mencadangkan penambahan taklik cerai talak 3 bertujuan mengikat janji setia setiap calon wakil rakyat PAS yang bertanding di Kelantan. Mengakhiri semasa at Kelantan disajikan sorotan seminggu acara dan program menarik yang berlangsung di sekitar Kelantan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir.